Hai, saya Cikgu Iliani. Hari ini kita akan bercerita tentang topik 4.1 Sains Tingkatan 1 Pembiakan Seks dan Pembiakan Aseks. Sebelum itu, jangan lupa subscribe channel saya. Proses pembiakan tu ialah proses penghasilan individu baru oleh organisma hidup. Tahukah anda semua benda hidup boleh membiak? Contohnya lelaki dan perempuan apabila berkahwin dia akan mendapat anak. Kemudian haiwan antara jantan dan betina dia akan mendapat anak juga. Tumbuhan pun sama, apabila berkembang dia boleh menjadi tumbuhan yang baru. Tetapi tak semua benda hidup membiak dengan cara yang sama. Mari kita lihat apa dia dua jenis pembiakan. Okey, jenis yang pertama kita panggil pembiakan aseks dan yang kedua ialah pembiakan seks. Kita fokus dulu kepada pembiakan aseks. Cuba awak perhatikan apa yang berlaku pada gambar di sebelah. Okey, gambar menunjukkan seekor tapak Sulaiman berkembang baharu apabila dipotong. Okey, jadi pembiakan aseks ni sebenarnya adalah pembiakan yang melibatkan satu induk sahaja. Maksudnya satu, dia tak ada mak, dia tak ada ayah. Okey, dia single, bujang. Ciri lain pembiakan aseks ialah ia tidak melibatkan sel pembiakan, contohnya seperti manusia dan haiwan yang memerlukan jantan dan betina. Okey. Satu lagi ciri pembiakan aseks ialah ciri anak serupa dengan ciri induknya. Maksudnya anak tu serupa sebiji, dia punya bentuk, dia punya saiz dengan yang asalnya. Jadi seperti yang awak lihat di gambar di sebelah ni, semua anak-anak dia adalah serupa, menghasilkan generasi yang serupa. Oleh kerana pembiakan aseks ni hanya melibatkan satu induk saja, jadi dia ada pelbagai kaedah atau cara di mana anak tu terhasil. Yang pertama ialah pertunasan atau budding dalam English. Yang kedua ialah belahanda dua atau binary fission. Yang ketiga ialah pembentukan spora atau spore formation. Yang keempat ialah penjanaan semula atau regeneration. Dan yang kelima, pembiakan vegetatif atau vegetative reproduction. Okey, kita lihat dulu kepada pertunasan atau budding. Okey, tunas berkembang dan kemudian putus menjadi individu baharu. So, kalau awak tengok contoh yang pertama ni iaitu yeast. Okey, yeast tu dia membentuk daripada satu tu dia membentuk satu tunas yang lain daripada badan asal dan kemudian tunas tu putus. Okey. Begitu juga dengan contoh yang kedua ni iaitu hydra. Okay, hydra ni kalau awak tengok dia macam pokok kan, tapi dia bukan pokok. Okay, dia memang bentuk macam tu dan apabila dia ada tunas di tepi dia, and then tunas tu putus, dia akan membentuk lagi satu yang sama seperti induk dia. Okay, yang kedua ialah belahanda dua atau binary fission. Okay, dia beza sikit dengan yang sebelum ni, sebab yang sebelum ni dia ada tunas. Okay, yang ni dia betul-betul terbelah dua. Kalau awak tengok contoh yang sebelah ni iaitu amoeba, dia daripada satu induk dia akan terbelah menjadi dua and then dia putus. Bila putus, yang baru tu pun dia akan boleh terbelah jadi lagi dua and then putus lagi, banyak lagi. Itu juga yang berlaku kepada paramecium. Okay, dia pun akan daripada satu dia akan putus menjadi dua. Dan juga dengan bakteria. Bakteria ni ada pelbagai jenis bentuk. Yang ni yang jenis bentuk sfera. Okey, dia pun sama, daripada satu dia akan jadi dua, putus, jadi lagi. Okey, dan lagi dan banyak lagi. Seterusnya kita lihat penjanaan semula atau regeneration. Penjanaan semula ni special sikit tau. Sebab dia bukan macam tunas. Dia ni kalau terputus mana-mana bahagian, tak kisahlah kepala, badan atau ekor, dia akan boleh membentuk individu yang baharu. Okay, jadi dia adalah fragment atau mana-mana bahagian badan organisma tertentu yang putus mampu berkembang menjadi organisma baru yang lengkap. Adakah awak kenal haiwan ini? Haiwan ini kita panggil tapak Sulaiman.
tapak Sulaiman ni, dia kalau terputus lengan dia, mana-mana bahagian, lengan tersebut dia akan boleh membentuk tapak Sulaiman yang baru. Jadi tapak Sulaiman ni sukar dihapuskan tau. Tak apalah, tapak Sulaiman ni pun comel kan. Tapi tahu tak awak, ada sejenis tapak Sulaiman yang dipanggil Crown of Stone. Dia adalah perosak kepada batu karang di laut. Jadi batu karang di laut ni penting sebagai melindungi ekosistem lah. Jadi antara caranya ialah penyelam dia akan menyuntik cuka atau larutan garam hempedu. Yang ni dia pahit, yang mampu untuk mematikan tapak Sulaiman jenis ni. Tu lagi contoh penjanaan semula ialah planaria. Planaria ni seperti cacing yang pipih, dia tinggal di dalam air tawar. Okey. Jadi apabila terputus mana-mana bahagian kepala atau ekor, dia mampu membentuk individu yang baharu. Jadi cara untuk membunuh planaria ni ialah dia tidak boleh hidup di dalam air yang telah dididihkan. Okey. Contoh lain seperti planaria ialah cacing pita di dalam usus manusia. Okey, kita lihat pula kepada pembentukan spora atau spore formation. Spora ni seperti serbuk, yang tinggal di dalam rumah dia, kita panggil sporangium. Jadi pembentukan spora ni ialah proses penghasilan spora di dalam sporangium lah. Jadi selepas sporangium tu pecah, spora yang halus dan ringan tadi dia akan disebarkan oleh angin. Jadi apabila sampai di tempat yang lembap tu berair-air, okey, spora tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Contohnya macam awak tengok ni, pokok paku pakis. Nampak tak belakang dia macam ada sebuk-sebuk kecil-kecil tu. Okey. Contoh lain ialah alga, kulat dan juga bakteria. Sebab bakteria ni kan banyak jenis, banyak bentuk kan. Contoh lain ialah alga, kulat dan juga bakteria. Sebab bakteria ni kan banyak jenis, banyak bentuk kan. Yang terakhir sekali ialah pembiakan vegetatif atau vegetative reproduction. Okey, ia adalah penghasilan tumbuhan baharu daripada bahagian vegetatif. Contohnya akar, batang bawah tanah, batang rayap, berbawang dan daun. Tahukah anda lobak merah dan ubi keledek boleh tumbuh daripada bahagian akar? Okey, bahagian akar tumbuhan induk akan berkembang menjadi tumbuhan baharu. Untuk tumbuhan yang tumbuh daripada bahagian batang ada beberapa jenis. Batang yang berada di bawah tanah, contohnya ialah ubi kentang. Contoh untuk batang rayap, okey, dia adalah batang yang jenis lembut. Okey, contohnya adalah rumput dan strawberry. Dan bagi jenis berbawang, contohnya ialah bawang. Ada juga bahagian daun tumbuhan induk yang berkembang menjadi tumbuhan baru. Contohnya daun setawa dan daun begonia. Awak boleh lihat bahagian di tepi daun tu akan tumbuh daun-daun yang baru dan dia akan membentuk daun induk yang baru. Kita jumpa di video seterusnya untuk bahagian 2. Itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel saya.